Kita mulakan dengan objektif yang terdapat dalam tugasan ini, iaitu yang pertama ialah proses kejadian langit menurut Al-Quran dan sains. Seterusnya, penciptaan 7 lapisan langit menurut Al-Quran dan sains. Dan akhir sekali, manfaat benda-benda langit iaitu matahari menurut Al-Quran dan sains. Seterusnya ialah definisi langit. Langit diciptakan dengan 7 lapisan langit dan begitu juga dengan bumi di mana ia diciptakan dengan 7 lapisan bumi. Tafsiran Al-Madinah Al-Munawwarah menyatakan bahawa Allah lah yang menciptakan 7 lapisan langit dan begitu juga Allah lah yang menciptakan 7 lapisan bumi. Proses kejadian langit menurut Al-Quran telah dijelaskan dalam surah Al-Fussilat ayat 11. Tafsiran Al-Muyassar, hanya Allah yang menciptakan langit dan bumi 7 lapisan. Hanya Dia yang mengatur urusan segala makhluknya agar kalian tahu bahawa Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Seterusnya, surah Al-Sajdah ayat 4. Ayat ini menjelaskan Allah mencipta langit dan bumi dalam masa 6 hari tanpa sebarang pertolongan. Fasa pertama penciptaan langit telah dijelaskan dalam surah Al-Anbiya ayat 30. Fasa ini telah berlaku ledakan besar sekitar 12 hingga 20 juta tahun lalu. Tafsiran Ibn Katsir, langit dan bumi sesuatu yang padu, kemudian dipisahkan, dan dari air dijadikan segala sesuatu yang hidup. Selain itu, fasa kedua berdasarkan surah Al-Baqarah ayat 29. Fasa ini telah berlaku proses pembentarakan langit. Berdasarkan kitab Ma'alimut Tanzil, manusia perlu mengambil pelajaran dan menjadikan kebesaran Allah sebagai manfaat. Seterusnya, fasa ketiga, surah An-Nazi'at ayat 29. Ayat ini menjelaskan berlakunya penciptaan tata surya. Berdasarkan tafsir Al-Muqtashar, Allah menjadikan siang dan malam melalui tenggelam dan terbitnya matahari. Penciptaan langit fasa keempat pula telah dijelaskan dalam surah An-Nazi'at ayat 30. Fasa ini berlakunya pembentukan bumi daripada bentuk-bentuk bintang yang dingin. Berdasarkan tafsiran Al-Muqtashar, setelah diciptakan langit, Allah menghamparkan bumi dan menyimpan segala manfaatnya. Surah Al-Anbiya ayat 30 menceritakan tentang fasa kelima. Tafsir Al-Wajiz mengatakan sempurnanya bangunan langit dan Allah menghamparkan dan meletakkan bumi untuk kehidupan manusia. Surah Al-Baqarah ayat 29 menceritakan tentang fasa keenam. Allah menciptakan segalanya di bumi ini kepada kalian, iaitu makhluk. Perlu menghargai dan mengambil pengajaran daripadanya. Profesor Yoshihan Kozai, beliau sangat kagum dengan fakta-fakta yang ada dalam Al-Quran. Selain itu, Albert Einstein pula, teori yang dikaitkan dengan pemisahan langit dan bumi dikatakan teori Big Bang. Dan beliau menyatakan bahawa alam ini bercantum, kemudiannya berlaku letupan yang kuat. Buku kait menurut Al-Quran dan sains pula menyatakan berlaku Isra Mi'raj di mana Nabi Muhammad merintasi langit melalui pintu-pintu yang dijaga oleh malaikat. Saintis juga kagum dengan fakta-fakta astronomi yang ada di dalam Al-Quran. Objektif kedua iaitu penciptaan langit menurut Al-Quran. Kita boleh lihat melalui surah As-Sajdah ayat keempat dan surah Al-Anbiya ayat 104 di mana kedua-dua ayat ini menerangkan bagaimana Allah menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Melalui ayat ini juga kita boleh menyimpulkan bahawa Allah sahajalah yang maha mengetahui panjangnya masa itu dan hakikat penciptaan langit itu bagaimana. 7 lapisan langit melalui surah Al-Baqarah ayat 29. Artinya, Allah menuju ke langit lalu menyempurnakannya menjadi 7 lapisan langit. Dia maha mengetahui segala sesuatu. Melalui ayat ini, pendapat para ahli ulama adalah berbeza-beza mengenai langit. Para ahli ilmu falak klasik mengatakan fasih bahawa yang dimaksudkan 7 lapisan langit itu ialah 7 planet, 7 lapisan yang mengelilingi bumi. Kemudian, singgasana Allah melalui surah Al-Furqan ayat 59 di mana singgasana Allah meliputi langit dan bumi sebagaimana disebut dalam firman-Nya, iaitu Tuhan yang menciptakan langit dan bumi serta segala benda yang ada antara keduanya dalam 6 masa, kemudian ia bersemayam di atas Arash. Al-Sama, surah Ibrahim ayat ke-24. Al-Quran memberikan makna langit di mana dalam bahasa Arabnya ialah Al-Sama, iaitu dalam erti katanya ialah luas. Tambahan, Allah SWT telah mengemukakan satu perbandingan, iaitu kalimat yang baik adalah sebagai pohon yang baik, yang pangkalnya tetap teguh dan cabangnya ke langit. Selain itu, Sidratul Muntaha melalui surah An-Najmi ayat ke-14 dan ayat ke-15 di mana kedua-dua ayat ini menerangkan mengenai Sidratul Muntaha yang di mana di sini adanya syurga yang menjadi tempat tinggal. Nabi Muhammad SAW pernah mengunjungi Sidratul Muntaha di mana ia adalah tempat yang paling tinggi di langit, terletak di langit ke-7 dan ada syurga di situ. Para ahli tafsir berpendapat bahawa Nabi Muhammad SAW telah sampai pada tahap kebijaksanaan tertinggi yang digunakan oleh Allah SWT. Buraq, surah An-Nas ayat 18. Artinya, sesungguhnya dia telah melihat sebahagian tanda-tanda kekuasaan Tuhannya yang paling besar. Dalam peristiwa Mi'raj, Nabi Muhammad SAW menaiki kenderaan seperti tangga yang bergerak naik seperti cahaya, iaitu Buraq, menembusi langit. Baginda ditemani oleh malaikat Jibril untuk menghadap Allah SWT dekat pohon Sidratul Muntaha di atas langit ke-7 dekat dengan syurga. Allah SWT memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW sebahagian daripada tanda
besarannya. Perjalanan menembusi langit itu sukar diterima akal. Apalagi Nabi Muhammad SAW melakukannya hanya dalam satu malam. Hal tersebut hanya dapat dijelaskan melalui iman bahawa peristiwa seperti itu terjadi semata-mata kerana kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Penciptaan langit menurut sains. Dalam ilmu astronomi, yang dimaksudkan dengan tingkatan langit yang berlapis-lapis itu ialah galaksi. Sedangkan angka 7 dalam bahasa Arab biasanya menunjukkan sesuatu jumlahnya yang banyak. Ahli tafsir yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan 7 lapisan langit ialah 7 bintang yang berada di sekitar matahari. Dan ada pula ahli tafsir yang tidak mahu mentafsirkannya. Mereka menyerahkannya kepada Allah kerana hal itu ada pada pengetahuannya. Menurut para saintis, kata langit dapat ditafsirkan sebagai langit bumi yang berupa atmosfera atau langit alam semesta. Apabila langit bumi, ternyata atmosfera dibahagikan kepada 7 lapisan dan masing-masing mempunyai tugas dan fungsi untuk melindungi bumi. Pembahagian atmosfera menjadi 7 lapisan berdasarkan pada perbezaan kandungan kimia dan suhu udara. 7 lapisan itu dinamakan sebagai troposfera, troposfera, mesosfera, termosfera, exosfera, ionosfera, magnetosfera. Hubung kait lapisan langit menurut Al-Quran dan sains. Menurut Al-Quran, penciptaan langit terdiri daripada 6 fasa yang masing-masing mempunyai keunikannya yang tersendiri. Dalam kesedaran keagamaan umat Islam juga, langit adalah suci kerana difahamkan sebagai tempat asal turunnya wahyu Allah. Menurut sains pula, ahli tafsir yang berpendapat bahawa yang dimaksudkan dengan 7 bintang yang berada di sekitar matahari, dan ada pula ahli tafsir yang tidak mahu mentafsirkannya. Mereka menyerahkannya kepada Allah kerana hal itu ada pada pengetahuannya. Menurut pandangan Al-Quran dan sains, kedua-duanya mempunyai pandangan yang berbeza tentang setiap kejadian lapisan langit. Manfaat benda-benda langit matahari menurut Al-Quran ialah matahari sebagai tanda kekuasaan Allah. Ini menjelaskan matahari begitu luar biasa dengan energi yang besar. Jelasnya, matahari memberi manfaat yang besar bagi kehidupan seharian. Selain itu, matahari juga sebagai petunjuk solat. Ahli tafsir berpendapat bahawa setiap umat Islam perlu mendirikan solat sebanyak 5 kali sehari. Menurut sains pula, matahari sebagai sumber energi cahaya. Ahli saintis berpendapat kecanggihan teknologi pada saat ini membuatkan manusia berfikir untuk memanfaatkannya dalam pelbagai sumber. Yang kedua, matahari sebagai tata surya. Sesetengah individu saintis berpendapat bahawa matahari memiliki masa yang sangat besar dibandingkan dengan planet di sekitarnya. Ini membuatkan matahari berfungsi menjaga keseimbangan tata surya. Kesimpulannya, hubung kait menurut Al-Quran dan sains, kedua-dua pandangan ini memberikan pandangan yang berbeza-beza. Namun, matahari mempunyai kepentingan tersendiri. Kesimpulannya, selagi manusia tidak menghargai penciptaan Allah, dia tidak akan memahami penciptaannya dan tidak akan menikmati segala kurniaannya. Allah telah menciptakan segala yang ada di antara keduanya, antara langit dan bumi, dengan perancangan yang rapi, indah serta harmoni. Oleh itu, kita sebagai manusia perlu menghargai dan menikmati ciptaannya. Allah tidak bermain-main dalam menciptakannya tanpa arah dan tujuan yang benar. Jelaslah bahawa menghargai ciptaan langit atau ciptaan yang lain penting bagi semua manusia agar keimanan dalam diri meningkat.